Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Nota Bijak bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 6. Kali ini kita akan membincangkan tentang Unit 4 Juara Olahraga dengan tajuknya Roket Sasar. Bersama saya, Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 1.11. Berkebolehan melakukan kemahiran asas balingan dengan lakuan yang betul. 2.11. Berkebolehan mengaplikasikan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas balingan. Manakala, standard pembelajaran kita adalah 1.11.1. Berlari, melangkah silang dan merejam objek berbentuk rod pada suatu jarak. 2.11.2. Mengenal pasti sudut pelepasan semasa merejam objek berbentuk rod. Dan 5.1.4. Menentukan ruang yang selamat untuk melakukan aktiviti. Isi pembelajaran kita pada kali ini akan merujuk halaman 44 dan 45 buku teks Pendidikan Jasmani tahun 6. Mari kita baca bersama-sama apakah yang tertulis di halaman 44 buku teks kamu. Safi dan Michi melakukan aktiviti roket sasar untuk meningkatkan kemahiran merejam objek berbentuk rod ke sasaran. Kemahiran ini merupakan asas kepada salah satu acara olahraga, iaitu merejam lembing. Sambil membawa objek berbentuk rod, mereka akan berlari, melakukan langkah silang dan merejam objek tersebut sejauh yang mungkin. Berdasarkan pernyataan yang telah kita baca tadi, dalam perbincangan kita pada kali ini, kita akan fokus kepada fasa-fasa dan teknik merejam objek berbentuk rod. Yang kedua, mengenal pasti sudut pelepasan semasa merejam objek berbentuk rod. Dan yang ketiga, langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti. Oleh kerana acara yang kita akan rujuk sebentar lagi adalah mengenai acara rejam lembing, maka terlebih dahulu cikgu akan menerangkan tentang cara menggenggam lembing dengan betul. Gambar ini kamu boleh lihat di halaman 45 buku teks kamu. Terdapat 3 cara menggenggam lembing yang boleh dipilih oleh peserta. Yang pertama dikenali dengan panggilan genggam Amerika. Untuk mengamalkan pegangan genggam Amerika, peserta perlu memegang lembing antara jari telunjuk dengan ibu jari serta disokong oleh 3 jari yang lain. Yang kedua dikenali dengan panggilan genggam Finlandia. Untuk memegang secara genggam Finlandia, peserta perlu memegang lembing di antara ibu jari dengan jari tengah. Dan yang ketiga dikenali dengan panggilan genggam V. Untuk melakukan genggam V, peserta perlu memegang lembing di antara jari telunjuk dengan jari tengah. Ini adalah 3 cara menggenggam lembing yang boleh dipilih oleh peserta mengikut keselesaan masing-masing. Seterusnya, cikgu akan menerangkan kepada kamu tentang teknik merejam objek berbentuk rod. Untuk melakukan teknik ini,
peserta perlu melakukan atau melalui 3 fasa. Yang pertama dikenali dengan fasa lari landas. Yang kedua dengan panggilan rejaman. Manakala yang ketiga, fasa ini dikenali dengan panggilan ikut lajak. Mari kita lihat satu persatu fasa yang terlibat untuk kita lakukan teknik merejam objek berbentuk rod. Yang pertama, fasa lari landas. Kita lihat yang tergolong dalam kotak berwarna merah. Untuk fasa lari landas, peserta perlu lari sambil pegang objek pada aras kepala. Kemudian, tingkatkan kelajuan larian untuk mendapatkan daya pecutan secara terkawal. Itu adalah yang perlu dilakukan oleh peserta ketika fasa lari landas. Ketika fasa rejaman, kita lihat gambar yang terdapat dalam kotak hijau. Peserta perlu lakukan langkah silang dengan langkah terakhir lebih besar supaya kuasa larian dapat dipindahkan kepada lembing. Kemudian, rotasi bahagian pinggang untuk menambahkan kuasa rejaman. Seterusnya, yang ketiga dikenali dengan fasa ikut lajak. Kita lihat gambar di kotak biru. Pada fasa ikut lajak, peserta perlu kawal pergerakan dan stabiliti badan. Sebaik sahaja objek berbentuk rod dilepaskan, langkah setapak ke hadapan dan mendarat dengan sebelah kaki. Imbangkan badan dengan kaki yang sebelah lagi. Rendahkan badan bagi mengimbang dan menstabilkan kedudukan badan. Itulah yang perlu dilakukan oleh peserta dalam fasa ikut lajak. Sebagaimana yang telah cikgu sebutkan pada awal perbincangan kita tadi, kita juga akan membincangkan tentang sudut pelepasan yang sesuai untuk peserta semasa mereka mahu merejam objek ke sasaran. Informasi ini kamu boleh lihat di halaman 44 buku teks kamu. Mari kita baca bersama-sama. Sudut pelepasan yang sesuai untuk mendapatkan jarak rejaman yang optimum adalah antara 35 darjah hingga 45 darjah. Apakah yang dimaksudkan dengan jarak rejaman yang optimum? Maksudnya sekiranya kita mahu memastikan jarak rejaman objek kita tadi jauh ke sasaran, jauh jaraknya, maka kita perlu memastikan sudut pelepasan objek kita tadi adalah antara 35 darjah hingga 45 darjah. Cikgu berikan gambar untuk kamu lihat lebih jelas tentang apa yang cikgu akan terangkan nanti. Baik, jika kamu lihat kedua-dua gambar ini, kelihatan sudut pelepasan antara kedua peserta ini agak berbeza antara satu sama lain. Ini bermakna kemungkinan kedua-dua peserta ini akan mendapat jarak yang berbeza untuk rejaman lembing mereka. Ini kerana sudut pelepasan mereka juga berbeza antara satu sama lain. Bagaimana pula sekiranya sudut pelepasan peserta melebihi daripada 45 darjah? Sudut rejaman yang terlalu besar menyebabkan lembing yang direjam terlalu tinggi ke atas. Ini akan menyebabkan lembing yang direjam tidak jauh jarak rejamannya. Jadi, itulah yang cikgu maksudkan apabila cikgu mengatakan bahawa jarak yang ataupun sudut pelepasan yang paling sesuai adalah antara 35 darjah sehingga 45 darjah supaya peserta dapat memastikan jarak untuk lembing yang direjam itu adalah jauh ke sasaran yang dikehendaki.
Seterusnya, cikgu mahu kamu merujuk gambar yang terdapat di halaman 45 buku teks kamu. Cikgu akan menerangkan tentang bagaimana permainan roket sasar dimainkan. Cuba lihat di bahagian cara melaksanakan permainan roket sasar. Yang pertama, bahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil. Jika kamu lihat dalam gambar, terdapat 4 orang murid yang cikgu percaya mewakili 4 kumpulan. Yang kedua, setiap ahli kumpulan perlu merejam objek berbentuk rod ke kawasan sasaran dengan langkah silang. Seperti yang kamu lihat dalam gambar juga, terdapat kawasan yang telah ditandakan dengan jarak-jarak tertentu dan mata-mata yang boleh diperolehi oleh peserta. Mereka perlu merejam objek berbentuk rod itu dengan langkah silang sejauh yang boleh dan mata akan dikira berdasarkan jatuhnya objek berbentuk rod itu di sasaran. Yang ketiga, jumlahkan mata yang diperoleh dan kumpulan yang berjaya mengumpul mata terbanyak ialah pemenang. Jadi, berdasarkan gambar juga, kamu boleh lihat mana-mana kumpulan dari 4 kumpulan itu yang mendapat mata yang terbanyak yang diperoleh oleh peserta-pesertanya, maka kumpulan itu akan diisytiharkan sebagai pemenang. Jadi, apakah rumusan yang kita boleh buat berdasarkan permainan roket sasar? Yang pertama, permainan ini melatih murid melakukan rejaman dengan teknik yang betul. Apakah teknik yang betul itu? Yang pertama, cara memegang objek berbentuk rod dengan betul. Yang kedua, cara merejam dengan melakukan silang kaki. Dan yang ketiga, merejam dengan sudut pelepasan yang betul dan tepat. Ini adalah fokus utama ataupun matlamat utama permainan roket sasar. Untuk yang seterusnya, cikgu mahu kamu rujuk kepada soalan yang terdapat pada kukuh minda kerana cikgu akan menerangkan tentang teknik langkah silang berdasarkan soalan yang dikemukakan di kukuh minda. Apakah soalannya? Pada pendapat kamu, apakah tujuan melakukan langkah silang? Cikgu berikan terlebih dahulu gambar untuk kamu lihat dengan lebih jelas bagaimana teknik langkah silang dilakukan. Tujuan melakukan langkah silang adalah supaya kuasa larian dapat dipindahkan kepada lembing. Oleh itu, peserta dapat menghasilkan rejaman yang lebih berkuasa. Ditambah apabila peserta melakukan rotasi di bahagian pinggang sewaktu mahu melakukan rejaman. Jadi, secara tidak langsung, ini telah menjawab soalan yang dikemukakan di bahagian kukuh minda. Sebelum cikgu mengakhiri perbincangan kita, sebagaimana yang telah cikgu sebut pada awal perbincangan kita tadi, salah satu yang kita akan bincangkan ialah tentang panduan keselamatan tentang acara roket sasar ataupun yang lebih tepatnya acara rejam lembing. Maklumat ini boleh kamu perolehi di halaman 44 buku teks kamu. Cikgu bacakan untuk kamu. Pastikan tiada sesiapa berada di kawasan sasaran semasa aktiviti merejam dilaksanakan. Yang kedua, elakkan penggunaan lembing sebenar atau objek berbentuk rod yang tajam. Oleh kerana kamu masih lagi berada di tahun 6 di sekolah rendah,
adalah amat tidak sesuai untuk kita menggunakan lembing yang sebenar. Maka kita tukarkan kepada objek berbentuk rod. Tapi perlu juga dipastikan objek berbentuk rod itu tidak tajam di bahagian depannya. Kemudian cikgu akan tambah lagi dengan beberapa panduan keselamatan yang lain yang perlu kamu patuhi sewaktu kamu melakukan acara ataupun melakukan aktiviti ini. Seterusnya, murid hendaklah memakai pakaian yang sesuai. Seterusnya, sentiasa perhatikan pergerakan orang lain di sekitar kawasan. Ini adalah penting supaya objek yang kita rejam tadi ke sasaran kita tidak terkena kepada murid yang lalu lalang di kawasan rejaman. Seterusnya, pelontar lain yang masih menunggu giliran mereka mestilah berada di kawasan selamat yang telah ditetapkan. Mestilah ada kawasan yang telah ditentukan untuk murid-murid lain mengambil giliran untuk merejam objek berbentuk rod kerana jika tiada tempat yang ditetapkan adalah dikhawatiri mereka akan merayau-rayau ataupun berdiri di kawasan yang tidak sepatutnya dan boleh menyebabkan kemalangan berlaku. Dan yang terakhir, yang paling penting, aktiviti ini mesti dijalankan dengan pengawasan guru. Alhamdulillah, selesailah sudah perbincangan kita tentang tajuk kita pada kali ini iaitu roket sasar. Perbincangan kita telah menggunakan rujukan buku teks pendidikan jasmani tahun 6 halaman 44 dan 45. Semoga apa yang disampaikan tadi akan memberikan manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like video ini dan subscribe My Sana Sini Channel. Bahan menarik, murid tertarik, pasti hasilnya terbaik. Bertemu lagi kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.